Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, sahabat-sahabat semua di luar sana, di mana keberadaan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang setiap hari sibuk tanpa henti, melakukan kerja dan juga tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri. Hari ini, mungkin ada di antara kita yang tahu, mungkin juga tidak, bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menghadiri satu persidangan meja bulat dengan ketua-ketua industri di Tokyo bersama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN dan Jepun. Jadi ini adalah satu perkara yang amat-amat membanggakan kita apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan dan juga memberi jaminan kepada pelabur-pelabur di Jepun, memberi jaminan kepada pelabur di Jepun supaya bahwa Malaysia mempunyai dasar yang jelas dan juga mempunyai kestabilan sokongan khususnya daripada ahli-ahli parlimen daripada kerajaan maupun tambahan 5 daripada pihak pembangkang. Jadi kenapa Datuk Seri mengatakan dan apakah sebenar yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita apabila beliau memberi jaminan kepada pelabur Jepun bahawa walaupun kerajaan Madani hanya baru berusia setahun, stabil dengan dasar yang sangat jelas untuk memacu pertumbuhan Malaysia. Beliau berkata demikian pada persidangan meja bulat dengan ketua-ketua industri di Tokyo selepas sesi pertemuan bersemuka dengan 3 syarikat utama Jepun. Kami telah memikirkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, cara bagaimana untuk menangani peralihan tenaga, termasuk tenaga boleh baharu di bawah Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional dan pelan induk industri baharu yang menggariskan apa yang kami ingin capai dan misi kami, katanya. Anwar berkata Malaysia yang juga sedang menumpukan kepada transformasi digital. Jadi saya di sini untuk mendengar pandangan anda tentang perkara yang perlu dilakukan untuk memudahkan atau mempercepatkan proses libat urus dan pelaburan, katanya. Anwar yang sedang dalam rangka lawatan selama 5 hari ke Jepun berkata, beliau kagum dengan sokongan yang ditunjukkan terhadap Malaysia semasa sesi persidangan meja bulat yang disertai 25 gergasi, syarikat gergasi. Antara peserta yang menyertai termasuklah Masaya Hasegawa, pengasas Shenzhen Energy, Kunio Yamada, pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Roto Pharmaceutical, dan juga pegawai eksekutif kanan Denso Corporation, dan Presiden Inos Holding, dan Nobuhika Murakami, pengurus Toyota Suso Corporation. Jadi terdahulu Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan eksekutif kanan 3 syarikat multinasional utama Jepun, yaitu Rihom Woka Law Limited yang diketuai pengurusinya Datuk Yoshiko Yosu, NEC Co Limited oleh Presiden kanan Masuka Toshiya, dan Mitsui & Co oleh Presiden dan ketua pegawai eksekutifnya Kinichi Hori. Anwar diiringi Menteri Pelaburan Perdagangan Industri Tengku Zafrul dan Menteri Luar Negeri iaitu Datuk Muhammad Hassan. Semasa pertemuan itu, beliau memberi jaminan kepada peserta bahawa masih ada banyak peluang yang tersedia bagi pelabur Jepun di Malaysia. Sementara itu, Tengku Zafrul dalam ucapan perasmiannya semasa persidangan meja bulat berkata, acara tersebut menekankan komitmen Malaysia untuk meletakkan asas yang lebih kukuh bagi hubungan ekonomi dan dua halah pada masa depan. Beliau juga memaklumkan mengenai penubuhan Pusat Memudacarah Pelaburan Malaysia yang memulakan operasinya pada 1 Disember lepas sebagai pusat sehenti untuk pelabur menjalankan perniagaan di Malaysia. Sementara itu, Anwar berterima kasih juga kepada Persatuan Alumni Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, Jepun Malaysia, kerana membantu mengatur mesyuarat dan sesi persidangan meja bulat hari ini untuk memberi peluang kepada ketua-ketua industri Jepun berinteraksi secara langsung dan dengan beliau. Jepun telah menjadi rakan dagang keempat terbesar Malaysia sejak 2015. Pada tahun 2022, perdagangan Malaysia dengan Jepun bernilai RM 181.51 bilion atau 66.4% daripada keseluruhan jumlah perdagangan negara. Setakat Jun 2023, sejumlah 2.778 projek oleh Syarikat Jepun telah dilaksanakan di Malaysia dengan pelaburan berjumlah RM 91
billion ribu. Itu antara kenyataan dan juga sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara Malaysia dan juga Jepun ini, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan usaha dan juga apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita percaya ini boleh membawakan negara kita untuk mendapat pelaburan yang lebih tinggi daripada negara Jepun, dengan memberikan jaminan dengan dasar yang jelas kepada pelabur-pelabur ini. Dan sekali lagi antara satu lagi yang turut dibincangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika bertemu dengan Presiden Jepun, kalau saya tidak silap, Anwar dan juga Perdana Menteri Jepun, maafkan saya, Presiden Perdana Menteri Jepun gesah reformasi Majlis Keselamatan PBB. Itu antara satu lagi yang menarik untuk saya kongsikan antara hasil perbincangan dengan pimpinan ataupun Perdana Menteri Jepun ini. Dan ini dilakukan pada kemarin pada Sabtu yang kemarin, menegaskan semula bahwa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu perlu segera membuat pembaharuan untuk memperkukuh lagi fungsi badan dunia itu. Dalam satu kenyataan bersama selepas pertemuan Doha di Tokyo yang diadakan di luar sidang kemuncak Perikatan ASEAN Jepun, kedua-dua pemimpin menyatakan bahawa pembaharuan termasuk Majlis Keselamatan untuk memastikan ia dapat mencerminkan realiti geopolitik abad yang ke-21. Kedua-dua pemimpin juga menekankan kepentingan untuk Majlis Keselamatan PBB memperkuat keberkesanan, ketelusan dan keterangkuman melalui penambahan dalam keahlian tetap dan tidak tetap. Jadi Perdana Menteri Kishida merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia terhadap pencalonan Jepun untuk keahlian tetap dalam Majlis Keselamatan PBB. Perdana Menteri Anwar menyuarakan harapan Jepun agar akan memberikan sokongan untuk pencalonan Malaysia sebagai ahli tidak tetap dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk tempoh 2036 sehingga 2037 menurut kenyataan itu. Anwar dan juga Perdana Menteri Jepun juga mengesahkan bahawa mereka akan terus bekerjasama dalam isu-isu seperti konflik Israel-Palestin, situasi di Ukraine, isu penculikan Korea Utara dan program nuklear dan juga peluru berpandu. Situasi ini memang juga serta peluncutan dan pengawalan senjata nuklear dan penggunaan tenaga nuklear secara aman. Kedua-dua pemimpin ini turut menekankan mengenai pentingnya untuk semua pihak yang berkaitan mengambil pendekatan secara lebih terkawal dalam menangani isu Laut Cina Selatan dan Timur serta penyelesaian pertikaian dengan aman berdasarkan prinsip-prinsip yang diiktiraf undang-undang antarabangsa termasuk Konvensi Undang-Undang Laut Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu dia sahabat-sahabat semua antara usaha sama yang saling mendukung di antara satu sama lain. Dan kedua-dua pemimpin juga mengesahkan semula kepentingan untuk mengekalkan keamanan, kestabilan keselamatan dan kebebasan pelayaran serta penerbangan di Laut Cina Selatan. Itu antara satu lagi kedua-dua pemimpin ini bersetuju dan untuk mengekalkan keamanan, kestabilan dan sebagainya. Dan kedua-dua pemimpin menyambut baik program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh sektor awam dan swasta bagi memperingati ulang tahun ke-50 persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepun yang mencerminkan komitmen kukuh ASEAN dan Jepun dalam hubungan dialog. Kedua-dua pemimpin berharap untuk memperkukuh perkongsian mereka yang telah lama terjalin serta memastikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau menurut kenyataan itu lagi. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu antara kenyataan bersama Perdana Menteri Jepun dan juga Perdana Menteri kita Malaysia. Terbaik. Sekali lagi kita harapkan segala kerjasama ini dan juga pelabur-pelabur yakin di dalam mereka membuat keputusan untuk datang dan melabur ke negara kita dengan adanya kestabilan, dengan dasar yang jelas, dengan sokongan yang padu. Kita berharap sokongan ini akan pelabur-pelabur ini berminat untuk terus melabur dalam negara kita. Karena apa sahabat semua? Yang mendapat manfaat daripada pelaburan ini bukanlah Perdana Menteri kita,
Ya, kita tahu Perdana Menteri tidak menerima gaji, tetapi ya khasnya untuk rakyat Malaysia. Khasnya ekonomi negara kita. Apabila ekonomi kita dapat dikembangkan, ya mudahlah ya untuk kerajaan memberi suntikan bantuan ya kepada rakyat di seluruh negara kita. Terbaik. Jadi itu dia satu usaha yang padu, satu usaha yang mantap daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita harapkan ya Datuk Seri sentiasa sehat, kuat untuk mengemudi negara kita. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat-sahabat di luar? Anda boleh berikan komen anda, pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tok dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.